Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, so hari ni kita belajar kimia kata 5 sambung yang hari tu punya. So, hari ni kita nak lihat bagaimana kita nak tukarkan ferrum 2 nak jadi ferrum 3 dan sebaliknya. Tetapi sebelum cikgu masuk dekat situ, cikgu nak test dulu. Dah berdebar lah tu cikgu kata test. Cikgu nak test, mestilah kena test dulu. Kalau cikgu tak test, nanti koma tengah pula cikgu terangkan tadi. Okey, so saya nak tanya Aina. Aina dah keluar tanah ke belum? Ya, cikgu. Okey, Aina, tolong bagi saya definasi untuk tindak balas redox. Apa maksud tindak balas redox? Tindak balas redox adalah tindak balas yang Tindak balas kimia ya. tindak balas kimia yang cikgu ni apa yang saya faham tau, saya tak baca pada proses pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Okey, good. Proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. So kita, terima kasih Aina. Betul tu Aina. So kita ada 4 aspek untuk kita definisikan tentang pengoksidaan dan penurunan yang Aina cakap tadi. So aspek yang pertama adalah oksigen. Oksigen. Aspek yang kedua adalah hidrogen. Aspek yang ketiga adalah pemindahan elektron. Aspek yang keempat adalah nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan. Yang pertama saya nak tanya Alisa. Alisa, kalau mengenai oksigen, kalau untuk pengoksidaan, untuk pengoksidaan, terima ataupun buang oksigen? Ya, cikgu. Ya, terima atau buang oksigen? Terima. Terima oksigen. Kalau dia adalah penurunan, dia hilang oksigen. Dia hilang oksigen, betul. Dia tolak oksigen. Terima kasih Alisa. Kita pergi kepada Hana. Hana, kalau untuk hidrogen, kalau untuk pengoksidaan, dia buang ke dia terima? Dia hilang. Dia hilang apa? Hidrogen. Kalau penurunan, dia tambah hidrogen. Tambah hidrogen. Okey. So untuk elektron, cikgu nak Syazwan. Elektron. Kalau untuk pengoksidaan, terima ataupun buang elektron? Apa cikgu? Kalau pengoksidaan, dia buang ke dia terima elektron? Buang. Buang. Ingat yang ini. Oil. Oxidation is loss. Betul lah Syazwan kata dia buang elektron. Kalau penurunan? Terima elektron. Terima kasih Syazwan. Pandai Syazwan. Untuk yang seterusnya, Faris. Faris yang handsome, menawan, tertawan, kedaba bom. Pengoksidaan. Untuk nombor pengoksidaan. Kalau untuk pengoksidaan, dia tambah nombor pengoksidaan ke dia berkurang nombor pengoksidaan? Bertambah. Bertambah. Yang ini? Berkurang. Terima kasih. Betul lah tu. So maksudnya kebanyakan kamu faham dengan apa yang dah saya ajar untuk minggu lepas. Cuma dia terlalu pack sebabnya mungkin kamu ada yang tube U. Ingat tak tube U cikgu? Dalam tube U, kenapa saya ingat cikgu minggu pesan ni? Dalam tube U yang cikgu ajar minggu lepas, dia berkenaan dengan ejen pengoksidaan, ejen penurunan. Aina dia mungkin dia tak faham itu. Mungkin selepas dah belajar dia akan jadi faham. Kan Aina kan? Aina faham ke tidak Aina? Apakah contohnya? Saya nak soal Aina yang faham tu. Aina, Allah Akbar, saya keliru sikit cikgu. Kalaulah dia undergo, dia mengalami pengoksidaan, so dia ejen apa? Penurunan. Kalau dia melakukan penurunan, ejen? Pengoksidaan. Begitulah sebaliknya kalau untuk hidrogen, elektron dengan ni. Sama juga. Don't worry, be happy. Kemudian apa yang lagi kamu belajar? Tube U. Apa yang kamu belajar dalam tube U ini? Apa yang cikgu suruh ingat?
Okay, kita ada tube U, bukan YouTube anak-anak, tube U yang mana kita ada 2 elektrod yang dia akan rendam dekat larutan. Okay, larutan tersebut yang satu dia ada asid sulfurik untuk apakah fungsi asid sulfurik Adam Syahir? Untuk sidaan. Salah. Untuk penurunan. Salah. Untuk mengalirkan. Mengalirkan siapa? Elektron. Are you sure elektron? Mengalirkan apa? Ion. Ion. Dia alirkan ion. Kalau elektron dia bergerak dekat mana, Dam? Dia bergerak dekat lagi satu tu penurun. Salah. Bukan. Salah tu. Apa tu? Nama dia cikgu. Nama dia. Larutan kalium iodida. Sayang, bukan ikut wayar. Udahlah tu. Nama wayar dia. Kelakar kamu ni. Elektron ni dia bergerak ikut wayar daripada ejen penurunan kepada ejen pengoksidaan. Okey itulah. Okey dah tu. Okey, ejen penurunan kepada ejen pengoksidaan. Okey, ejen penurunan ni dia undergo apa? Penurunan ke pengoksidaan? Pengoksidaan. Ya, pengoksidaan. Pengoksidaan tadi dia menderma ke dia menerima elektron? Dia menerima. Dia menerima, are you sure? Elektron Ni. Pengoksidaan ni, elektron ni. Elektron ni. Dia terima ke dia buang ni? Dia buang ke terima ni? Dia buang. Okay, kalau dia buang maksudnya dia akan bergerak ikut wayar daripada sini pergi sini. Okay, saya nak tanya, terima kasih Adam. Okay, saya nak tanya Pak Cik Syazwan. Oh, Syazwan. Mana satu negatif terminal? Terminal negatif. Syazwan, mana satu negatif terminal? Syazwan, mana satu terminal negatif? Dekat ejen penurunan ke, dekat ejen dekat peoksidaan ke, dekat penurunan? Ingat tak lagi? Tak tahu. Okey, dekat yang ini adalah negatif. Okey, ingat ni. Okey, dekat pengoksidaan dia adalah sebagai negatif. Okey, ejen terminal negatif. Okey, kalau dekat penurunan dia adalah terminal positif. Okey, daripada sini siapa yang tak faham tolong bagi tahu saya sekarang sebelum saya masuk bab yang lagi susah. Okay, faham tak? Siapa nak ambil gambar, snap gambar cantik-cantik, bagi ingat kod-kod lah cikgu punya nota cantik ya tak? Okey, so kita pergi kepada apa yang akan kamu belajar seterusnya. Okey, sekarang kita nak belajar yang pertama, ion 2 ferrum 2 dia akan nak tukar kepada ferrum 3. Okay, ferrum 2 nak tukar kepada ferrum 3. So ferrum 2 jadi kata kita akan buat 2 eksperimen. Okay. So sama ada, okay, yang pertama 2 eksperimen yang kamu kena jalankan. Okay, apakah eksperimen yang kamu kena jalankan? Eksperimen yang pertama yang perlu kamu jalankan adalah, okay, yang pertama daripada Fe2+ dia nak jadi Fe3+. Okay, yang kedua kita nak daripada Fe3+ kita nak jadi Fe2+. So kalau Fe2+ nak jadi Fe3+, pengoksidaan ke penurunan? Alisa. Fe2 nak jadi Fe3, penurunan ke pengoksidaan? 2 nak naik 3, nombor pengoksidaannya menaik. Penurunan. Pengoksidaan. Menaik. Betul lah. Menaik pengoksidaan. Terima kasih. Betul dah tu. Yang tadi pertama tadi kau salah. Nombor pengoksidaan menaik. Okay, terima kasih Alisa. Okay, Hana. Kalau Fe2 dan Fe3 dia menermakan elektron ke dia menerima elektron? Elektron nak letak kat mana? Lepas anak panah ke sebelum anak panah? Hana. Apa? Tolong laju benar Cik Luziana cakap. Fe2 nak jadi Fe3. Okey, tadi Hana Alisa kata dia pengoksidaan. Kalau pengoksidaan, dia menerima elektron ke dia membuang elektron? Dia terima elektron. Salah. Tanya apa?
dia buang oil, oxidation is lost. So kat mana elektron nak letak? Sebelah Kanan ke kiri? kanan. Kanan. So letak elektron. So ini adalah proses pengoksidaan. Okay, faham ya? So kalau dalam eksperimen ni nanti FeSO4 kamu akan tambahkan dengan air bromin. Okay, yang ini nanti kita tak akan tengok apakah hasil dia. Yang ini pula Fe3 nak jadi Fe2. Adam Syahir, Fe3 jadi Fe2 penurunan ke pengoksidaan? Penurunan. Pandai, yakin dia. Okay, penurunan. So dia terima elektron ke dia buang elektron? Dia terima. Terima elektron. So dia akan sebelum anak panah dia elektron. Terima kasih Adam. So sekarang ni kita tengok pula. Okay, nanti kita akan belajarlah yang ini. So kalau yang ini dia kata, kau tengok warna ni. Okay, kalau Fe2 jadi Fe3, hijau akan bertukar menjadi perang. Okay, kalau Fe3 jadi 2, okay, perang akan bertukar jadi warna hijau. Fe2 jadi Fe3 dia adalah proses pengoksidaan yang macam cikgu cakap tadi, pengoksidaan. Kenapa? Nombor pengoksidaan dia menaik mah. So dia akan membebaskan elektron. Elektronnya akan duduk sebelah kanan, sebelah anak panah. So Fe3 jadi Fe2 dia adalah tindak balas penurunan yang mana nombor pengoksidaan dia akan berkurang daripada positif 2 jadi positif 3. Confirm dah ada penurunan. So dia akan menerima elektron. Yang ini faham ke tidak? Faham ke tidak? Okay. Ulang balik. Okay, sekali lagi. Ulang balik. Fe2 positif 2 yang ini dia nak jadi Fe3+. So hijau akan tukar menjadi perang. Okay, warna. Ini kalau eksperimen lah ya. So, positif 2. Okay, dia punya nampak ni. Ni positif 2, nombor pengoksidaannya dia akan jadi positif 3, nombor pengoksidaan dia. Bertambah ke berkurang Syazwan? Nombor pengoksidaan tu. Positif 2 jadi positif 3. Nombor pengoksidaan bertambah ke berkurang? Berkurang. Positif 2 jadi positif 3. Nombor pengoksidaan berkurang ke bertambah? 2 jadi Bertambah. Bertambah. So kalau bertambah dia adalah proses apa? Pengoksidaan ke penurunan? Pengoksidaan. Pengoksidaan. So kalau dia pengoksidaan dia membebaskan elektron ke dia menerima elektron? Membebaskan. Membebaskan. Okey, Adam Syahir. Adam Syahir, Fe3 jadi Fe2. Nombor pengoksidaan bertambah ke berkurang? Berkurang. Dia proses apa? Penurunan ke pengoksidaan? Penurunan. Dia menerima elektron ke membebaskan elektron? Dia menerima. Menerima elektron. Okay, nampak ya? So dia mengalami. So maksudnya kalau daripada eksperimen ini contohnya FeSO4 dia tambahkan dengan bromin. Maksudnya air bromin ni akan jadi ejen apa? Kalau dia mengalami pengoksidaan air bromin sebagai ejen apa? Alisa. Pengoksidaan ke? Alisa. Fe2 jadi Fe3. Kamu tadi kata dia mengalami pengoksidaan. So air bromin ni sebagai apa? Bertindak sebagai apa? Ejen pengoksidaan lah kan? Ejen pengoksidaan lah kan? Betul? Betul? Okay, kalau macam ini pula. Masukkan serbuk zinc dalam FeCl3. Okay, masukkan serbuk zinc dalam FeCl3. So, Fe3 jadi Fe2 adalah tadi dia kata penurunan. Kalau dia adalah penurunan, serbuk zinc ni sebagai ejen apa? Ejen penurunan. Ejen penurunan. Faham tak semua? Faham. Cikgu kena macam itu. Terima kasih semua. Okay, tak faham terus dia cakap. Cikgu tak makan orang, cikgu makan nasi. Sekejap lagi cikgu nak makan lagi nasi. Sebab lapar ngajar koma 5 beta hari ni. Okay. So kita pergi kepada for the next. Okay, yang ini tindak balas penyesaran. Okay, yang ini kena mindset kena clear. Kena clear. Tak faham, cakap. Okay, yang ni
tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey. So kita ada satu logam dimasukkan dalam satu larutan garam. Okay, contohnya dekat sini zinc. Okay, dekat sini kita masukkan zinc. Okay, kita masukkan zinc ke dalam larutan cuprum nitrat. CuNO3 dengan zinc. So, kalaulah kamu buat persamaan dia macam ini, okay, tengok betul-betul. Tak faham, cakap. Zn tambah CuNO3 2. So, okay, dengar sini baik-baik. Okay. Zn. Okay. Zn adalah logam yang lebih elektropositif. Okay. Cikgu, mana cikgu nak tahu dia logam lebih elektropositif? Apa maksud elektropositif? Ingat yang ini. Pernah tak cikgu ajar? Kalau nak cari makan, Ali, Zainal, Vera suka pergi curi anggur Australia. Siapa yang nak salin? Salin. Semakin naik ke atas, okay, pengoksidaannya lebih besar. Maksudnya, dia lagi mudah untuk membebaskan elektron. Bila dia membebaskan elektron, dia akan jadi lebih elektropositif. Lebih elektropositif. Dia lagi mudah dia untuk dermakan elektron. So, tengok betul-betul. Okay, tengok ya. Tengok betul-betul tak faham khabar. Okay. So, cikgu ada dua logam. Yang pertama, logamnya lah ini. Yang kedua, logam di dalam larutan garam iaitu cuprum. Okay. Zinc. Zinc dekat mana? Zinc dekat sini. Cuprum dekat mana? Cuprum di bawah zinc. So, zinc ni lebih, kalau ikut kepada ini kita panggil siri kereaktifan logam. Okay, tulis sini pula. Siri kereaktifan logam. Okay, kamu boleh salin. Okay, salinlah dalam buku kertas, buku nota tu. Okay, ini adalah siri kereaktifan logam. Cikgu, cuba cikgu cakap lagi sekali cikgu punya formula tadi. Ini terpulang kepada kamu lah. Kamu nak ikut boleh, tak ikut boleh. Okay. So yang pertama, kalau nak cari makan, okay, boleh salin ya. Kalau nak cari makan, Ali, Zainal, Vera suka pergi curi anggur Australia. Curi anggur Australia. Pergi curi anggur Australia. Okey. Semakin meningkat siri kereaktifan logam, dia lebih elektropositif. Elektropositif ni maksudnya dia lagi mudah dia untuk membebaskan elektron. Oleh sebab, okey, cikgu ulang dah sekali ya. Oleh sebab zinc ni lebih elektropositif daripada cuprum, maka zinc boleh kick. Kick tu apa? Maksudnya dia boleh keluarkan Cu daripada larutan garamnya. Bila Cu keluar, zinc akan masuk dekat nitrat. Sebab itu formulanya ZnNO3. In bracket tu. Zinc tadi dia boleh menyesarkan. Ini namanya. Menyesarkan cuprum daripada larutan garamnya. So Cu keluar. Cu pergi mana? Dia akan termendap dekat sini. Termendap dekat sini maksudnya cuprum warna apa? Cuprum adalah pepejal perang. Maksudnya apa pemerhatian yang akan kamu dapati? Pepejal perang akan terenap. Pepejal perang akan terenap. Ini bermaksud, okay, pepejal cuprum terbentuk. Nampak tadi? Okay. Kenapa pepejal cuprum dia terbentuk? Sebab cuprum, ion cuprum tadi, dia akan menerima elektron. Okay, cikgu, tak faham lah yang itu. Cikgu tak ada pun pelajar tanya dengan saya. Cikgu pula yang tanya dengan kamu. Okay, tengok sini. Mana cikgu tahu cuprum akan menerima elektron? Okay. Macam mana cuprum
akan menerima elektron. Dengar sini baik-baik anak-anak. Cu dekat sini charge dia positif 2. Cu kat sini charge dia kosong. Positif 2 jadi kosong. Penurunan ke pengoksidaan? Penurunan. Penurunan. Penurunan menerima ke menerima elektron? Menerima. Menerima. So maksudnya Cu2 plus dia akan menerima elektron, dia akan jadi Cu. So ini adalah penurunan, reduction. Okay, manakala untuk zinc. Zinc kat sini charge dia kosong. Zinc dekat ni sebab dia dah jadi molekul, dia akan jadi positif 2. Kosong jadi positif 2, penurunan ke pengoksidaan? Pengoksidaan. Pengoksidaan. Dia menerima elektron ke dia menerima elektron? Menerima elektron untuk jadi apa? Untuk jadi Zn2 plus tambah 2 elektron. Apa yang cikgu buat ni? Inilah yang kita panggil persamaan ion. Inilah yang kita panggil Adam. Ya, cikgu. Okey, cikgu dah slow dah ni. Faris, faham tak Faris? Tak faham mana? Bagi tahu saya. Cikgu ulang balik boleh lagi, cikgu? Ulang yang mana Adam? Daripada yang persamaan dia tu, Cu2. Ya ni. Okey, sekali lagi ya. Okey, kalau kamu tengok sini, so zinc ni nampak tak? Ni zinc ni cikgu tindak balaskan dengan cuprum nitrat. Sebab tu cikgu buat sini zinc tambah CuNO3. Okey. Cikgu nak tahu produk dia apa? Okey. Kamu tahu, alah cikgu senang je. Zn nanti dia akan naik kat sini, nitrat, Cu akan keluar. Kenapa? Inilah dia punya alasan. Sebab zinc ni lebih elektropositif. Nampak dah kedudukan dia? Lebih elektropositif daripada cuprum. Okay, oleh sebab itu, zinc berupaya menyesarkan. Apa maksud menyesarkan? Menyesarkan tu maksudnya dia kick Cu ni daripada larutan garam dia. Dia mampu untuk kick Cu ni daripada larutan ni. Masuk dekat sini, Cu keluar. Cu keluar, dia akan jadi logam. Zinc dekat sini dia akan masuk, dia akan jadi ion. So sebab tu jadi zinc nitrat. Okay, bagaimana yang pembentukan yang ini? Kamu nampak dekat sini. Cu dekat sini charge dia positif 2. Cu positif 2. Dekat sini Cu berapa? Cu sahaja. Oh, Cikgu Ziana dah ajar. Cu2 positif ni dia punya nombor pengoksidaan dia positif 2. Oh, cuprum ni cikgu dah ajar. Dia atom je. So nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Positif 2 jadi kosong. Penurunan ke pengoksidaan? Penurunan. Penurunan. Terima elektron ke dia buang elektron? Dia terima. Terima elektron. Sebab itu kenapa ya yang bab yang semalam tu kita belajar kena faham betul. Cekap. Otak kamu kena cekap. Oxidation is loss. Maksudnya penoksidaan buang. Read tu maksudnya reduction is gain. Maksudnya penurunan itu menerima. Ini kena cekap. Memang kena cekap. Okay, kemudian tengok sini ya. Zinc. Zinc atom ni dia punya charge kosong. Okay. Zinc dia akan jadi zinc nitrat. Zinc dekat sini dia akan jadi positif 2. Dia jadi ion. Yang ini atom. Yang ini jadi ion. Nombor pengoksidaan dekat atom ni Zn ni adalah kosong. Kosong dia jadi positif 2. Okay, kosong jadi positif 2, nombor pengoksidaan meningkat ke menurun? Meningkat. Kalau dia meningkat, pengoksidaan ke penurunan? Pengoksidaan ke penurunan? Pengoksidaan. Pengoksidaan dia menerima elektron ke dia membuang elektron? Membuang. Membuang elektron. Nampak tak? Cekaplah kamu bahagian sini. InsyaAllah kamu tidak akan loss. Betul cikgu cakap. Okey. Yang itu siapa lagi tak faham? Bagi tahu dengan saya. PM dengan saya nanti. Okey. Kemudian, pemerhatian yang pertama dia kata sini, warna biru larutan cuprum 2 nitrat semakin pudar. Kenapa boleh pudar? Ingat ya, untuk menyebabkan
menyebabkan sesuatu larutan itu dia jadi pekat ataupun tidak. Terutama kuprum 2 nitrat ni kita tahu warna biru. Dah belajar tingkatan 4 bab 6. Bab garam, betul. So, kuprum nitrat dah 1 garam. Kuprum warna biru. Cikgu, lupa cikgu dulu. Ingat ini. Kamu keluar rumah, kamu nampak langit. Langit warna apa? Langit warna biru. Biru untuk kuprum ion, Cu2+. Kamu nampak pokok. Warna daun pokok warna hijau. Hijau itu untuk Fe2+. Kamu nampak pokok, batang pokok warna brown. Brown is a perang. Perang untuk Fe3+. Ingat itu yang warna. Yang lain semua putih ataupun colourless. Tengok. Ini larutan garam. Ingat ya, larutan garam. Kalau dia hanya sekadar logam saja, warna dia lain. Jangan confuse. Bila terima. Sebab logam Cu dia warna hijau. Logam ya. Larutan garam baru warna biru. Dengar sini baik-baik. Siapa yang menyebabkan dia nampak pekat warna biru ataupun berkurang warna biru? Kepekatan itu bergantung kepada kepekatan ion Cu2+. Sekiranya kepekatan ion Cu2+ bertambah, ini bermaksud warna biru pun akan semakin bertambah. Kalau kamu lihat kepada persamaan ini, adakah ada pembentukan ion Cu2+, Adam? Adakah pembentukan ion Cu2+ terhasil, Adam? Tiada. Kalau tiada, dia akan menjadi semakin pudar atau semakin pekat warna birunya? Dia semakin pudar. Faham? Faham ya semua? Dengar. Kalau pudar, maksudnya kepekatan ion Cu2+ semakin berkurang. Itu adalah inference dia. Ini pemerhatian, ini inference. Cikgu, macam mana nak buat inference? Ingat, nanti bab amali kena tahu macam mana buat inference. Inference ni sebab kepada pemerhatian. Kenapa warna biru tu makin pudar? Sebab kepekatan ion Cu2+ semakin berkurang. Itu sahaja jawapan dia. Tengok pula zinc. Kalau kamu tengok kepada persamaan ni, zinc akan jadi ion. Apabila sesuatu logam menjadi ion, confirm. Kepingan tersebut dia akan menjadi semakin nipis. Dia akan menjadi nipis. Kenapa? Sebab kalau kamu lihat kepada persamaan ini, atom zinc dia akan mengion. Cikgu pula mengion. Mengion ni maksudnya dia menjadi ion. Beza ya dua ayat, mengion dan dinyah charge. Dinyah charge dia tak jadi ion. Dia buang ion, dia tak nak jadi ion, dia jadi atom. Mengion maksudnya dia jadi ion, positif ataupun negatif. So atom zinc mengion membentuk ion zinc. Kenapa dia boleh mengion? Sebab sebab dia membebaskan, nampak tak? Ini membebaskan siapa? Elektron, 2 elektron untuk membentuk ion zinc. So, ini bermaksud atom zinc tadi dioksidakan. Oleh sebab dia membebaskan elektron, dia teroksida. Bahan yang teroksida adalah zinc. Kalau susah sangat korang nak tengok, korang tengok je nombor pengoksidaan. Kalau sini kosong, zinc atom. Kosong. Ini ion dia jadi positif 2. Nombor pengoksidaan meningkat. Cikgu Ziana ajar itu adalah proses pengoksidaan. Begitu. So dekat daripada sini saya nak tanya, siapakah ejen penurunan? Siapakah ejen penurunan? Alisa. Siapa ejen penurunan, Alisa? Dekat persamaan tu cikgu. Dalam tindak balas ni siapa ya? Dalam tindak balas zinc dengan CuNO3. Sekejap. CuNO3. CuNO3. Siapakah ejen penurunan? Siapakah akan jadi ejen penurunan? Zack?
And okay, good. Zack. Okay, ini adalah persamaan dia. Yang cikgu lukis tadi, inilah persamaan dia. Dah cikgu lukis ini, cikgu dapat persamaan ion. Cikgu, macam mana cikgu persamaan ion? Persamaan ion terhasil apabila persamaan setengah dekat pengoksidaan, persamaan setengah dekat penurunan, kamu campurkan. Campurkan, syarat yang pertama adalah bilangan elektron kena balance. Kalau dekat sini 2 elektron, dekat sini 2 elektron, boleh balance tak? Boleh. So maksudnya yang sebelum anak panah tambahkan, yang cikgu bulatkan ni kamu tambahkan sebelah kanan. Selepas anak panah ini cikgu pakai pen lain. Okay, warna merah. Okay, yang warna merah ini selepas arrow, sebab apa namanya kita panggil? Anak panah. So ini adalah persamaan ion. Jangan confuse. Pelajar 5 beta selalu sangat confuse. Tuliskan persamaan kimia, dia buat persamaan ion. Tuliskan persamaan ion, dia buat persamaan kimia. Ingat, persamaan kimia dia melibatkan molekul, atom. Okay, kalau persamaan ion dia hanya melibatkan ion. Ion dan atom. Yang ni nampak tak ada ion? Maksudnya persamaan dekat pengoksidaan dan penurunan kamu combinekan bersama-sama. Asalkan syarat yang pertama apa, Syazwan? Syarat yang pertama apa, Syazwan? Kamu nak combinekan jadi persamaan ion? Syaratnya apa cikgu cakap tadi? Bilangan? Bilangan? Cikgu nak tanya. Ya. Apa jadi kalau nombor elektron tu tak sama? Macam mana kita nak combine dia? Macam hari tu yang cikgu ajar buat yang manganat dikromat hari tu, apa cikgu ajar? Kamu kalikan dia, samakan dia. Contoh kalau sini E saja, ini 2E. So the whole persamaan tu kalikan dengan 2. Faham dia, Aina? Faham. Sebab kita nak seimbangkan elektron sebelah produk and reactant. Sebelah bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Tengok tu betul-betul. Okey, baca balik yang ini ya. Okey, saya baca ni ya, dengar baik-baik. Okey. Keelektropositifan ialah kecenderungan atom membebaskan elektron untuk membentuk cation. Okay. Apa maksud elektropositif? Kecenderungan atom. Atom ni atom. Okay, dia nak membebaskan elektron untuk membentuk cation. Cation ni maksudnya apa? Ion yang bercharge positif. Ion yang bercharge positif. Tengok yang step yang bawah ni. Baca. Siri elektrokimia ialah, yang cikgu cakap tadi ya, siri elektrokimia. Siri penyusunan logam mengikut tertib keupayaan elektrod piawai, iaitu nilai E naught yang paling negatif kepada nilai E naught yang paling positif. Cikgu apa pula nilai E naught? Jap lagi, esok atau minggu depan kita akan belajar tentang nilai E naught. Okay, logam yang lebih elektropositif adalah sebagai ejen penurunan. Maksudnya zinc tadi yang kamu cakap tadi, dia akan jadi ejen penurunan yang lebih kuat. Okay, kerana nilai E naught negatif lebih mudah untuk melepaskan elektron. Okay, jangan confuse, jangan susah hati. Okay, jangan susah hati, cakap tentang E naught pula. Okay, tengok ini. Tengok ini ya. Tadi cikgu bagi siri kereaktifan logam. Cikgu cakap tentang logam aja. Sekarang dia melibatkan ion. Okay, bila dia melibatkan ion, kita panggil dia sebagai siri elektrokimia. Yang mana siri elektrokimia ini disusun mengikut kepada nilai E naught. Cikgu, mana tak dapat nilai E naught tu pula cikgu? Okay, nilai E naught sekejap lagi cikgu akan tunjuk dekat mana. Okay. Nilai E naught terdiri daripada yang negatif dan yang positif. Iaitu di mana ejen pengoksidaan menerima elektron, dia akan menjadi ejen penurunan. Ini bermaksud, okay, faham sekarang betul. E naught yang lebih negatif akan jadi ejen penurunan. Nilai E naught, okay, nilai E naught yang paling positif dia akan jadi ejen pengoksidaan. Okey. Kenapa cikgu tak sama kalau nak cari makan dengan sini kalau cari nak? Sebab yang ini dia susun ikut kepada nilai E naught.
Yang tadi siri kereaktifan logam. So yang ini adalah siri elektrokimia mengikut kepada E-note. Kamu punya silibus adalah silibus baru yang belajar tentang E-note. Okey, baca ini saya bacakan, cuba kamu faham. Logam yang lebih elektropositif berada pada kedudukan yang lebih tinggi. Dia kata apa? Logam. Jangan tengok yang ion. Kamu tengok yang logam. Jangan tengok ion, tengok yang logam. Logam yang lebih elektropositif pada kedudukannya lebih tinggi. Maksudnya yang atas ni semua adalah siri elektrokimia yang lebih elektropositif. Logam yang lebih elektropositif. Okey. Yang ini faham tak, Alisa? Statement yang ni, faham tak? Faham. Okey, logam yang lebih elektropositif akan duduk dekat atas. Okey, yang kedua. Tindak balas yang berlaku melibatkan pemindahan elektron, okey, daripada atom logam kepada ion logam. Okey, maksudnya dekat sini tindak balas untuk yang untuk pemindahan elektron ini dia mesti daripada logam menjadi ion. Kenapa? Sebab dia akan lagi mudah. Kan tadi cikgu cakap tadi maksud elektropositif. Elektropositif yang lagi mudah untuk mendermakan ataupun atom yang cenderung untuk membebaskan elektron. Maksudnya yang atas ni adalah atom yang lagi mudah dia untuk membebaskan elektron. Okey. Yang ini, semakin elektropositif, maksudnya semakin atas lah. Okay, logam itu semakin mudah dia untuk mendermakan ataupun melepaskan elektron. Lagi mudah dia untuk melepaskan elektron. So ini bermaksud logam yang berada di bahagian atas siri elektrokimia merupakan ejen penurunan. Kenapa pula ejen penurunan? Kan cikgu dah ajar tadi. Ejen penurunan dia adalah ejen yang lagi mudah untuk melepaskan elektron. Okay. Logam yang berada di atas. Di atas ni maksudnya logam yang lebih elektropositif, dia akan jadi ejen penurunan. Okay. Ataupun kamu nak cakap nilai E-note dia lebih negatif pun boleh, ataupun kamu nak kata lebih elektropositif. Okay. Kemudian sebaliknya, semakin rendah, okay, logam ni yang makin rendah tadi, okay, semakin rendah kedudukan ion dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion itu untuk menerima elektron. Semakin rendah kedudukan sesuatu ion logam, ni ion, ni ion, okay, ion. Okay, semakin rendah kedudukan ion, semakin mudah untuk dia terima elektron. Untuk terima elektron. Okay. Ini bermaksud ion logam. Ion. Okay, ion logam ni lagi mudah dia untuk menjadi ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Ingat macam ini je. Okay, untuk logam, naik atas lebih elektropositif, ejen penurunan yang kuat. Makin ke bawah, okay, makin ke bawah, dia lagi mudah untuk menerima ion, mudah untuk menerima elektron. So lagi kuat dia sebagai ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan yang kuat. Siapa tak faham? Bagi tahu saya. Saya terangkan balik. Syazwan nak kena bentang sejadah ke Syazwan? Ha? Nak kena bentang sejadah ke? Mana ada? Tak ada ya? Okey, faham ke Syazwan? Faham, Baca dulu. Baca, fahamkan. Juga saya tak faham sikit juga. Yang mana sayang? Yang mana? Mana Faris? Cakap dengan saya yang mana? Saya ulang balik. Yang mana? Yang ion logam tu semua tu. Okey. Ion logam. Okey. Kalau ion logam. Okey, yang ini ya. Poin yang mana yang kamu tak faham, yang ini tak silap saya. Okey.
Semakin rendah kedudukan ion logam dalam siri elektrokimia. Semakin rendah. Okay, kamu tadi dah ada siri elektrokimia. Semakin rendah kedudukannya, lagi mudah, lagi senang dia untuk menerima elektron. Okay, kalau dia menerima elektron, dia adalah proses penurunan. Kalau dia mengalami proses penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. Faham kan tu? Faham tak yang tu? Faham. So lagi mudah dia untuk terima. Ingat ini tadi kata oil reduction is gain. Maksudnya lagi dia adalah proses penurunan. Kalau proses penurunan dia ejen pengoksidaan. So maksudnya dia lagi kuat menjadi ejen pengoksidaan. Ini untuk ion logam. Semakin turun ke bawah. Ataupun kalau kamu nak cakap tentang nilai E note, kalau lupa nilai E note yang paling positif, lagi mudah dia untuk jadi ejen pengoksidaan. Okey, boleh ke kita kena buat latihan baru kamu faham? Okey. Ini kita akan belajar nanti. Sekejap lagi kita akan belajar. Sekejap lagi kita dah habis. Sebenarnya ini satu je tinggal ni. Sebelum kita masuk 1.2. Kemungkinan kita akan buat satu lagi kelas kot. Kemungkinan. Okey. Kalaulah macam ini. Tindak balas yang ini. Ya, cikgu bagi ya. Satu ya. Cu tindak balas dengan ZnNO32. Adakah ada tindak balas yang berlaku ataupun tidak? Syazwan, akan ada tindak balas ataupun tidak? Rasanya Tengok Cu dengan zinc. Cu ni logam. Logam ni lebih elektropositif ke daripada zinc? Cu. Cu dia dekat mana? Duduk sini. Zinc kat sini. So Cu kurang elektropositif dari zinc. So maksudnya ada tindak balas ke tidak? tak. Tak ada. Maksudnya Cu boleh tak menyesarkan zinc? Tak boleh. So maksudnya tidak boleh dia menyesarkan zinc. Aina, faham tak Aina? Cikgu bagi ni pula Aina. Faham. Yang ini soalan ni. Cu tambah MgSO4. Ada tindak balas tak Aina? Kejap. Ada nak cari. Ada. Are you sure? Sure. Sebab Cu kat situ, Mg atas pada Cu. Cu dekat bawah, Mg dekat atas. Boleh ke Cu tu menyesarkan Mg? Dia kat bawah dia tak boleh sebab dia kurang kurang elektropositif. So maksudnya tak boleh. Faham? Boleh? Itu je yang belajarnya. Sebenarnya sikit je. 6 minit lagi nak pukul 12. Sebenarnya cikgu ada lagi satu yang tentang halida ni. Tapi tak apa. Kita simpan dulu. Tengoklah. Okay, bila kita kena. So nanti korang bagi tahulah dengan cikgu. Kelas mana yang cikgu tak ada buat online ke apa. Waktu minggu depan tu bagi tahu dengan cikgu. Cikgu nak terangkan yang tentang halida ni je. Halogen ni je. Dia tak banyak pun. Halogen ni je. Yang ini halogen kamu kena ingat ini. Frank Clark belajar ilmu astronomi. Apa tu? Kumpulan 17. Halogen kumpulan 17. Okay. Nanti cuba fahamkan apa yang ada dalam nota ini. Kalau saya terangkan sekarang ni pun dalam nak apa ke saya boleh tambah lagi waktu? Tak boleh. Nak rehat. Okay. Dah 1 jam 30 minit. Tolong baca start daripada sini sampai sini. Cuba baca, fahamkan betul. Nanti minggu depan insya-Allah cikgu akan terangkan balik. Sebab tadi kita lama sebab kita ulang balik yang minggu lepas punya tu. Kalau kita tak ulang balik minggu lepas tu dah boleh habis ni penyesaran halogen ni sikit je. Okay, so sampai hari ni saja. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Okay, kita jumpa lagi. Tak faham tolong PM cikgu. Okay, latihan hari ni kita tengok buku kerja. Okay, ada buat tak? Kita tengok buku kerja, ada latihan tak? Kalau ada latihan, kamu kena buat lah. Sekejap ya, cikgu tengok muka surat berapa. Okay, cuba tengok muka surat 2. Okay, cuba tengok muka surat 2. Okay, nombor 2 kita dah buat. Penambahan atau kehilangan oksigen. Natrium mengalami penambahan oksigen. Kita ada masalah yang ni. Perubahan nombor pengoksidan ini pun kamu dah buat. 2 dengan 3 kamu tak ada masalah. Ada tak yang tentang yang ini? Kamu hari tu sampai muka surat 7 kan? Nombor 8, 9, 10. So sekarang ni hari ni tolong buat muka surat
sepatutnya dah kena boleh habis ni. Okay. Cuba tengok muka surat 10. Kamu start hari tu sampai muka surat berapa Alisa? 11 kamu tak buat lagi 11? 11 belum. Belum. Muka surat 11 buku kerja. Dah Belum, 11 belum. sampai muka surat 10. So hari ni kamu buat muka surat 11 dan 12. Muka surat 11 dan 12 sahaja. So itu sahaja kerja. Jangan tangguh. Tak tahu tanya saya, PM saya. Jangan tangguh kerja. Bila orang yang suka tangguh kerja tu dia akan jadi banyak. Bila dia tak faham dia lupakan, dia jadi basi. Bila basi dia tak tahulah nak buat macam mana dah. Okay, so terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau tak ada masa, saya akan bagi nota ataupun video ringkas tentang halogen ini. Okay, sebab saya punya target minggu depan kita dah belajar e-note. Sebenarnya e-note tu dia banyak jugalah nak kena faham. Okay, so apa-apa pun terima kasih banyak-banyak kepada semua. Okay, kita jumpa lagi untuk minggu depan. Okay, selamat bercuti Sabtu Ahad. Jangan lupa kerja saya. Buat nota yang ringkas, seringkas baik. Okay, untuk FE 12, FE 13 dan logam penyesaran. Itu sahaja nota untuk kali ini. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih cikgu. Baik, Go. Jumpa lagi. Jangan lupa fahamkan betul-betul. Okay, bye. Ya Aina, Aina nak tanya apa-apa Aina? Tak. Saya nak tulis ni. Kerja sekolah. Sekejap. Okay, buat kerja sekolah nanti Aina. Terima kasih cikgu. Chin Li Xuan. Kamu ni mesti buka je, tak tutup. Agak lah. Tinggal. Macam itu.